Hai semua, apa khabar? Selamat kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi di unit 14 milik kita dengan tajuk kali ini adalah burung kenyalang. Kemahiran yang kita akan fokuskan dalam aktiviti pembelajaran kita pada kali ini adalah kemahiran membaca. Jadi, apa tunggu lagi? Jom belajar. Baiklah murid-murid, seperti yang cikgu maklumkan di awal video tadi, tajuk yang kita akan pelajari pada kali ini adalah burung kenyalang. Bagi yang belum pernah lihat burung kenyalang, inilah rupa seekor burung kenyalang. Cantik kan? Di sini cikgu akan kongsikan sedikit maklumat tentang burung kenyalang. Burung kenyalang hidup di dalam hutan hujan, seperti kita di Malaysia ni lah. Kemudian, burung tersebut suka pokok yang tinggi dan besar bagi memudahkannya untuk membuat sarang. Jadi, burung kenyalang ni bersarang di pokok yang tinggi dan besar. Seterusnya, burung ini tinggal di ketinggian 600 hingga 2000 meter dari tanah. Tinggi tu tempat tinggal dia. Kemudian, mereka selalunya tinggal di dalam kumpulan yang kecil sahaja. Jadi, jaranglah kita nampak burung kenyalang ni terbang banyak di udara, sebab ia tinggal dalam kumpulan yang kecil. Dan akhir sekali, burung ini tidak hidup berpindah randah seperti burung yang lain. Maknanya burung ni apabila dah buat sarang, ia akan kekal dan tinggal di tempat tersebut. Dia tidak pindah randah. Okey, itu sebuah sedikit maklumat tentang burung kenyalang. Tapi sebelum kita ke aktiviti yang selanjutnya, cikgu nak kongsikan kepada anda semua satu video burung kenyalang. Jom kita saksikan bersama-sama. Macam mana? Sudah lihat burung kenyalang itu tadi? Sekurang-kurangnya dengan video itu tadi anda sudah kenal bagaimana rupa seekor burung kenyalang. Kita teruskan pembelajaran kita dengan aktiviti menyatakan idea tersurat berdasarkan bahan. Sebelum tu cikgu nak terangkan kepada anda semua apakah yang dimaksudkan dengan idea tersurat. Idea tersurat adalah sesuatu perkara yang disampaikan secara jelas dan mudah difahami. Jadi, dalam aktiviti ini kita akan membaca satu petikan yang terdapat di dalam buku teks anda halaman 84. Kemudian kita akan cari dan bincang bersama-sama apakah idea tersurat yang terdapat di dalam petikan yang bertajuk burung kenyalang. Jom kita baca bersama-sama. Burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Warna bulu badan burung kenyalang hitam. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula kuning. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Selain itu, burung ini juga makan serangga, cicak dan ular. Burung kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Bagi kaum Dayak, burung ini berkuasa. Rakyat Sarawak berbangga dengan burung kenyalang. Baiklah murid-murid, setelah membaca petikan ini tadi, cikgu dapati ada 5 idea tersurat yang boleh kita jumpa di dalam petikan ini. Salah satu daripadanya telah diwarnakan ataupun ditandakan dengan warna merah di sini, iaitu warna bulu badan burung kenyalang hitam. Kemudian, apakah idea tersurat yang lain yang boleh kita jumpa? Ya, betul. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Seterusnya, idea tersurat yang ketiga adalah paruh burung kenyalang pula kuning. Ini adalah idea yang penting dalam petikan ini, di mana ia memberi tahu kepada kita ciri-ciri seekor burung kenyalang. Okey, kita teruskan dengan idea tersurat yang selanjutnya adalah makanan dia, iaitu makan buah-buahan dan
makan buah-buahan, serangga, cicak dan ular. Okey. Ini juga penting. Untuk mengenali burung kenyalang, kita kena tahu warna dia, bulu dia macam mana, kemudian makanan dia. Seterusnya, di mana kita boleh jumpa burung kenyalang ni? Iaitu banyak terdapat di hutan negeri Sarawak. Jadi ini adalah 5 idea tersurat yang boleh kita jumpa melalui pembacaan petikan burung kenyalang. Di sini kita boleh mengisi idea tersurat yang telah kita jumpa di dalam gambar rajah ini. Seperti yang kita lihat di dalam kotak ini. Okey, bulatan yang berwarna merah jambu ini. Salah satunya telah diisi untuk anda semua, iaitu bulu badannya hitam. Jadi idea ini kita boleh tulis secara ringkas di dalam gambar rajah ini. Kemudian untuk yang bahagian lain, cikgu ringkaskan dengan nombor di sini. Okey, ini idea tersurat yang pertama, bulu badannya hitam, manakala yang kedua, ketiga, keempat dan kelima cikgu tulis di bahagian kanan ini sebab nak isi dalam ni tak muat. Jadi cikgu tulis di sini. Yang pertama tadi bulu badannya hitam, yang kedua ekor dan sayapnya berwarna putih, ketiga paruhnya berwarna kuning, keempat burung kenyalang makan buah, serangga, cicak dan ular. Dan idea tersurat yang kelima adalah terdapat banyak di hutan negeri Sarawak. Ini adalah idea tersurat yang kita perolehi berdasarkan bacaan yang telah kita buat dalam petikan ini. Jadi untuk maklumat-maklumat yang lain kita boleh dapati dengan melayari internet, membaca buku, majalah, dan anda boleh dapat maklumat ini daripada guru anda. Seperti yang telah cikgu kongsikan bersama anda di awal video ini tadi, di mana ini maklumat tentang burung kenyalang. Ingat lagi tak? Iaitu burung kenyalang hidup di dalam hutan hujan, suka pokok yang tinggi dan besar. Lagi, tinggal di ketinggian 600 hingga 2000 meter dari aras tanah. Kemudian mereka selalu tinggal di dalam kumpulan yang kecil dan burung ini tidak hidup berpindah randah. Ini maklumat yang cikgu kongsikan kepada anda. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh membuat pembacaan, membuat carian di internet. Jadi anda akan dapat maklumat-maklumat penting. Apa saja maklumat yang anda ingin tahu tentang burung kenyalang. Jadi anda boleh cuba buat carian ataupun bacaan buku di rumah. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kita yang selanjutnya, kita beralih kepada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Lihat halaman 8 dan 9. Di situ anda akan jumpa aktiviti 2, baca dan fahami teks. Baca dan faham. Okey. Kemudian lengkapkan peta dakap. Apakah dia peta dakap? Nanti cikgu akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana rupa peta dakap. Jadi sebelum tu kita baca petikan yang terdapat di dalam buku aktiviti halaman 8. Okey, kita baca bersama-sama. Ini harimau belang. Haiwan ini terdapat di dalam hutan di negara kita. Kita juga boleh melihatnya di zoo. Lambang harimau belang ada pada jata negara. Lambang ini juga terdapat pada logo Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Proton. Harimau belang ialah haiwan yang gagah dan berani. Sikap ini patut menjadi contoh kepada rakyat Malaysia. Kita patut bersemangat seperti harimau belang. Jadi, setelah kita membaca petikan ini, tugas anda semua adalah untuk melengkapkan latihan yang terdapat di muka surat 9. Dan inilah dia rupa peta dakap itu tadi. Berdasarkan pembacaan itu tadi, kita kena cari idea tersurat yang terdapat di dalam petikan muka surat 8 dan diisi di dalam peta dakap ini. Okey, yang pertama, kita kena cari maklumat ataupun idea tersurat berkaitan dengan tempat harimau belang ini. Tempat di mana kita boleh jumpa harimau belang ini. Di mana dia? Okey, kita kena rujuk balik petikan ini. Ia terdapat di dalam perenggan yang pertama, di mana harimau belang ini boleh dijumpai di hutan dan di zoo. Jadi kembali ke peta dakap muka surat 9, kita tulis di sini hutan dan zoo. Jelaskan? Jadi anda dah jumpa idea tersurat, okey, yang terdapat di dalam perenggan pertama petikan itu tadi dan tulis di sini.
tempat di mana kita boleh jumpa harimau belang adalah hutan dan zoo. Seterusnya, kita akan cari idea ataupun maklumat apakah lambang yang digunakan yang ada harimau belang pada lambang tersebut. Jadi kita kena rujuk sekali lagi petikan ini di perenggan yang kedua. Di sini ada dinyatakan lambang apakah yang ada harimau belang di situ. Ada tak? Ya, ada 3, iaitu Jata Negara dan juga kemudian Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Proton. Kemudian lihat balik muka surat 9. Anda kena tulis di bahagian ini di dalam peta dakap ini, iaitu Jata Negara, Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Proton. Jadi 3 organisasi ini mempunyai lambang harimau belang. Okey, dalam Jata Negara kita ada harimau belang di situ. Persatuan Bola Sepak Malaysia pun guna harimau belang dan juga Proton. Jadi kena tulis elok-elok di ruang yang disediakan ni. Seterusnya, yang akhir sekali, kena cari idea tersurat yang seterusnya adalah sikap harimau belang ini. Macam mana nak cari? Betul, tepat sekali. Anda kena rujuk semula petikan ini perenggan yang ketiga. Pandai. Okey, perenggan yang ketiga, iaitu apakah sikap harimau belang? Ya, tepat sekali, gagah dan berani. Jadi kembali ke muka surat 9, tulis gagah dan berani. Jadi lengkaplah peta dakap kita untuk petikan berkaitan dengan harimau belang. Senang kan? Senang kan? Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi BTPR Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Cikgu harap kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya. Seperti biasa, jaga diri, patuhi SOP dan bye-bye.